Okey, baik, bertemu kembali. Kalau sebentar tadi Ismail sudah kongsikan cara-cara untuk berenang dan sebagainya. Itu berenang secara fizikal. Jadi kali kita nak berenang dalam orang kata perindustrian teknologi pula untuk mendapatkan maklumat dan juga info berkenaan revolusi industri 4.0. Jadi kita nak berenang sekitar topik ini. Kita nak bersama dengan seorang tetamu di studio. Saya perkenalkan terlebih dahulu Yang Mulia Tengku Erina Tengku Nasruddin selaku Ketua Pegawai Operasi AICA Solutions. Tengku Erina, Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Revolusi Industri 4.0 ni bukan asing ya. Satu perkataan yang sering kali diungkapkan oleh kebanyakan masyarakat Malaysia apabila bercakap berkenaan dengan perindustrian, pembangunan negara dan sebagainya. Saya rasa eloklah mukadimah ni kita mungkin kongsikan terlebih dahulu apa sebenarnya skop revolusi industri 4.0 di Malaysia sekarang. Terima kasih Syu kerana mengundang saya untuk berbincang sedikit tentang IR 4.0. As you know, macam saya nak datang ke studio pagi ini juga, first thing yang saya buat ialah buka Waze, buka Google and check. So that's salah satu daripada industri revolusi 4.0. So do you remember when was the first time you pakai? Saya sekolah kot masa buat karangan BM dulu kan. Ada. Masa exam SPM dah sebut dah industri 4.0 ni kan sampai sekarang lah ya. Jadi bagaimana revolusi ni daripada beberapa tahun lepas waktu ini pertama kali diperkenalkan sehingga sekarang ni. Itulah. Pastinya pelbagai inisiatif kerajaan dilakukan pada tahun 2021 dengan penerbitan polisi revolusi industri keempat kebangsaan. Hasrat ini dipercepatkan lagi apabila satu dunia berperang dengan musuh yang paling halus COVID-19 di mana kita semua diletakkan dalam lockdown, semua buntu kan, dah tak tahu nak buat apa kan. Pada tu kita sangat bertuah sebab adanya connectivity. Masa tu semua go online, virtual meeting kan, order online, perbankan digital dan sebagainya. So ini adalah semua adalah rangkuman daripada industri revolusi 4.0. So waktu bekerja kita juga berubah. Kerja yang dahulunya memerlukan ramai pekerja mengambil masa yang lama dan kos yang tinggi telah diringkaskan serta penjimatan yang amat signifikan. Ini semua sebahagian daripada revolusi industri 4.0. Tapi apakah sebenarnya industri revolusi 4.0 ini? So topik ini sangat luas. Maka adalah wajar untuk saya memberikan pendapat dari konteks sektor teknologi sahaja. Sebab dia meliputi banyak agriculture, dia meliputi sektor mechanization, perkilangan dan sebagainya. So secara ringkasnya konsep revolusi 4.0 ini diperkenalkan oleh sekumpulan saintis Jerman dan negara Jerman pada tahun 2015. Asalnya bertumpu pada sektor perkilangan sahaja di mana penggunaan teknologi jauh lebih moden digunakan bagi proses otomasi. Ini termasuklah dalam data ketersambungan, connectivity, analytics, interaksi antara manusia dan mesin dan penambahbaikan dalam robotics. So kalau ada IR 4.0 ni mestilah ada IR 1, 2 dan 3. So macam mana? Apakah IR 1? IR yang pertama adalah ketika penggunaan steam engine. IR yang kedua adalah penggunaan electricity dan IR ketiga adalah penggunaan komputer. Mungkin your parents ke pernah guna komputer standalone tapi tanpa internet. Yang itu adalah IR 3.0. So IR 4.0 ni adalah ketersambungan, connectivity, big data analysis. So kita adalah interdependent antara satu dan sama lain. So that's why your speed much faster. So kita boleh hadir kat sini tapi kita buat kerja dengan rakan-rakan di US, di UK, Australia dan sebagainya. So secara ringkasnya
itulah revolusi 4.0. Okey, betul, ringkas dan padat sebenarnya penerangan berkenaan revolusi industri 4.0 tu kan. Sama ni kita cerita berkenaan 4.0, 1, 2, 3 tu apa, kita tak tahu kan. Sekarang kita dah tahulah bagaimana perkembangan teknologi ataupun revolusi teknologi sehingga ialah bagaimana mudahnya kehidupan seharian kita sekarang ini. Dan berkenaan bagaimana sebenarnya mesin, otomasi dan juga AI ini boleh memudahkan kehidupan manusia. Secara tidak langsung kita dapat saksikan bagaimana sebenarnya secara perlahan-lahan mesin, otomasi dan juga AI ini mengambil alih keupayaan manusia untuk bergerak, untuk bekerja dan sebagainya. Apakah terdapat sebarang impak negatif daripada pengambil alihan mesin-mesin, robot, AI dan juga otomasi ini terhadap tugas ataupun kerja yang selama ini ataupun sebelum ini dilaksanakan oleh manusia? For any modernization, any development, it comes together dengan risiko. Yep. So macam mana kita ingin mengatasi, how do we mitigate those risks kan? Ada risiko yang elok dan tak elok. So kita keseimbangan tu sangatlah penting. So kecerdasan buatan atau artificial intelligence ni adalah sebahagian daripada 5 tiang asas teknologi masa hadapan atau lebih dikenali sebagai emerging teknologi yang berkembangan sangat pantas. So sekaligus mereka gaya kehidupan sejagat. Contoh-contoh lain emerging teknologi yang saya katakan tadi seperti cloud. So kebanyakan kita punya kerja sekarang seperti simpanan cloud. Yeah. Kita dah tak pakai dah floppy disk, hard disk, CD-ROM kan. So semua dalam cloud. So kita edit dan sebagainya, kita share pun semuanya cloud. So itu sebahagian daripada IR 4.0, and then we have blockchains, we have sensors, Internet of Things, machine learning, virtual reality, augmented reality. Okay, these are the areas yang saya akan bincangkan yang lebih detail later. And renewable energy and nanoparticles. So harus diingat teknologi-teknologi yang disebutkan tadi hanyalah peralatan ataupun tools bagi memperkasakan kehidupan, tetapi sekiranya tidak digunakan secara menyeluruh, manfaat tidak dapat dikecapi dan pelaburan yang dibuat akan menjadi sia-sia belaka. So oleh itu pembincangan harus perlu bertumpu kepada aplikasi serta bagaimana untuk merealisasikan perusaha-usaha tersebut hari ini dan sekarang. So revolusi 4.0 akan berjaya dengan minda dan sikap yang terbuka terhadap perubahan yang dibawa. Perubahan yang pantas telah memaksa kebanyakan manusia untuk keluar dari kepompong keselesaan kerana pelbagai jenis ilmu menjadi aset paling bernilai bagi kelestarian setiap insan. So ada yang mengeluh bahawa IR 4.0 ni terlalu sukar. Mungkin not your generation, our generation, kan, our parents' generation, mungkin terlampau laju, terlampau sophisticated, dan dilaksanakan serta mengakibatkan ramai yang hilang pekerjaan. Mungkin kalau kita lihat from the other side, sebenarnya opportunity tu untuk belajar upskilling. I think masa kita lockdown pun kerajaan banyak promote go for upskilling training kan, untuk lebih terbuka, belajar ilmu-ilmu baru, dan once you get used to it, benda tu sebenarnya senang sahaja kan. So therefore, it's up to individual to see the glass tu as half full or half empty. Betul. Apa ni, analogi gelas tu memang terkenal, famous orang pakai kan. Bila letak air, kamu nampak dia separuh penuh ke, nampak dia separuh sikit, separuh kosong kan. Okey, jadi bila kita cakap berkenaan dengan revolusi industri 4.0 ni, ialah yang paling utama sekali industri-industri besarlah untuk menggunakan sebarang pembangunan teknologi yang terkini untuk sebarang pengeluaran yang lebih efisien, cost efficient, time efficient semua. Jadi bagaimana untuk sebuah industri itu mengetahui apakah bentuk-bentuk revolusi industri yang sesuai dengan industri mereka? Sebab ialah kalau pertanian, kebarangkalian keperluannya berbeza jika nak dibandingkan dengan perindustrian, perkilangan dan sebagainya. Betul. I mean, that's a very good question. Sebab ramai orang cakap, okay, let's get on to this, macam robotik. Kita dah modern lah ni, tapi sebenarnya itu masih dalam IR 3.0. So sekarang kita kena buka minda how we
can work together. For example, Eka Solutions sebagai sebuah syarikat peneraju dan pemangkin IR 4.0 kebangsaan bukan sahaja memasarkan teknologi-teknologi yang di-mention tadi, macam the IoT, the artificial intelligence, data acquisition yang dibincangkan, tetapi kami juga mengamalkan lean operation dalam operasi seharian. So, as a geospatial intelligence technology company featuring superior equipment and solution, kami mengamalkan best practice yang dipelajari oleh rakan-rakan kami sekerja di Eropah. So, drone yang dipasarkan dari negara Jerman iaitu quantum system ini dilengkapi dengan kamera ataupun sensor berteknologi tinggi bagi memacu IR 4.0 ini di sektor ukur tanah dan pemetaan, peladangan, pemantauan alam sekitar serta urusan bencana alam dan juga pemantauan serta keselamatan. So, basically kewujudan Eka Solution ni dinanti-nantikan oleh pengguna pelbagai sektor yang kedahagaan teknologi tinggi serta menginginkan data geospatial yang berkualiti, analisa yang membantu dalam penjimatan operasi serta integrasi pelbagai data, software dan hardware dalam bentuk yang mudah difahami. So, as a start untuk any perniagaan, sama ada it's medical ke ataupun pengguaman dan sebagainya, you can always start dengan software, apps, and then there's a lot of collaboration online. So, contohnya dalam sektor peladangan, penggunaan drone penyembur racun ataupun baja yang menggunakan drone pilot untuk menerbangkan drone selama 20 minit adalah sebahagian kecil sahaja daripada revolusi 4.0 ni. So, fokus yang lebih harus diberikan pada kesanan sesebuah kaedah tersebut. So, sama ada efektif ke tidak. Kenapa mereka menggunakan drone penyemburnya in the first place? Sebab untuk mengatasi kekurangan masalah tenaga buruh untuk menyembur racun perosak ataupun baja tersebut. Tapi sebelum kita lakukan kerja tersebut, kita menganalisa ataupun tidak tahap kesihatan tanah tersebut. Kalau kita tak tahu tahap yang kita ada sekarang ni macam mana kita nak improve kan? So kita kena kita buat Trinity F90, kita buat scan macam your general health scan, you pergi for medical check up kan, kita tengok apa yang masalah, kat mana yang masalah. Kita tak boleh bagi satu pil semua boleh. How cost effective bila kita mengaplikasikan revolusi industri? Yalah, kalau kita dengar apa yang dikongsikan oleh Tengku Rina seketika tadi, banyak kemudahan yang akan diberikan kepada petani-petani, tetapi apabila kita nak melabur untuk membeli sebarang teknologi, robot ataupun nak melabur untuk software barangkali, kosnya tinggi. Jadi pulangan itu bagaimana jaminan yang boleh diberikan orang kata revolusi industri ini terhadap apa jua perniagaan yang diusahakan oleh peniaga itu? Betul. I think that's a very, very good question, Shu. Sebab always dikaitkan antara kemodenan, teknologi, kos yang tinggi. Adalah pulang modal ke tidak? Kan? Nanti kalau beli itu mahal, tak pulang kos. Yeah, we hear you. I mean, kami mendengar keluhan kebanyakan peladang, and kebanyakan daripada mereka bukanlah muda, mungkin yang rehat. Kan? Tetapi kami dengar keluhan sebab keberkesanan. Kalau kita invest dalam just penyemburan, mungkin you tak dapat melihat pulangan yang tinggi. So that's why saya syorkan that sebelum kita lakukan penyemburan, sama ada menggunakan drone ataupun manusia secara manual, kita kena analisa dahulu keadaan sebenar, kesihatan, tahap kesihatan ladang. Sama ada sawah ke, ladang nenas ke, ladang kelapa sawit, komoditi negara yang besar dan getah. So selepas kita dah tahu mana masalah, barulah kita atasi masalah di kawasan itu sahaja. Situ saja dah ada penjimatan masa, kan? And then bila kita dah tahu kat situ ada masalah,
from the multispectral data yang kita dapat tu, kita boleh narrow down lagi. Dia kekurangan apa, nutrien apa, boron, kalium, potasium dan sebagainya. So penjimatan itu datang daripada baja. Instead of baja satu kawasan besar, kita hanya baja kat situ saja. Ataupun kalau kat situ ada masalah serangan penyakit, kat situ saja. Di situ kita terus address masalah kekurangan pekerja dan kos untuk baja dan racun perosak. And most of the companies yang menggunakan kaedah ni, they save so much by 40% of their expenses. So bila after you lakukan kerja-kerja penyemburan baja dan racun perosak yang lebih tertumpu ataupun fokus, so penjimatan tu dah banyak kat situ, and then you nampak pula hasil dia. Okay, so then you nampak, you scan lagi sekali dengan the drone. The drone can cover up to 90 minutes, 90 minit, then you can see the results. Barulah efektif IR 4.0 tu. Okay, jadi step tu kena betul lah kan. Kita terus tiba pergi step 3, memang kita akan rugi. Okay, jangan tengah aja. Betul. Ini secara ringkas saja kami sempat kongsi kepada anda contoh yang diberikan oleh Tengku Erina berkenaan penggunaan revolusi industri 4.0 dalam sektor peladangan. Kita tak cerita lagi dalam sektor perkilangan. Perkhidmatan sebenarnya saya tak cukup kot 20 minit. Kita kena satu jam cerita pasal ni. Memang banyak sangat. Tapi terima kasih Tengku Erina sikit sebanyak memberikan ringkasan berkenaan penggunaan revolusi industri 4.0. Kita nak